أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مقدمة سورة الفلق. مقدمة surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ialah surah yang ke-113 daripada 114 surah bagi Al-Quranil Karim. Nah, kita ni ada surah Al-Falaq dan ada surah An-Nas. So lagi, dua surah lagi, maka cukuplah. 114 surah. Surah ini diturun di Madinah. Mana surah Madaniyah. Turun di Madinah, mana surah Madaniyah yang dibahasakan kepada Madinah. Terus dia maklum dah, tahu dah kata surah kalau turun sebelum daripada Nabi hijrah pergi kepada Madinah, orang panggil surah Makkiyah, surah yang dibahasakan kepada Mekah. Tapi kalau surah diturunkan selepas daripada Rasulullah hijrah pergi kepada Madinah, maka dinamakan surah Madaniyah, dibahasakan surah ni surah Madaniyah yang dibahasakan kepada Madinah. Kemudian surah Al-Falaq ni satu surah Madaniyah. Mengandungi 5 ayat. Dalam surah ni ada 5 ayat. Dinamakan surah ni surah Al-Falaq. Gapo mano Al-Falaq? Sekalian makhluk. Nah, Al-Falaq tu semua makhluk Tuhan. Gapo mano makhluk? Makhluk mano tiap-tiap benda yang dijadikan. Makhluk tu khalaqa. Tiap-tiap benda yang dijadikan.
Mana tiap-tiap benda Allah Ta'ala menjadi ni kepada makhluk berlaku. Surah ni nama dia Surah Al-Falaq. Manu Al-Falaq sekalian makhluk. Yang ni Allah Ta'ala jadi semua tu orang panggil Al-Falaq. Geno belah panggil surah ni Surah Al-Falaq kerana pada awal surah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memohon meminta perlindungan kepada Allah yang menjadikan sekalian makhluk dari segala bahaya. Dan kerana dalam surah ni boleh nama surah ni Surah Al-Falaq kerana di awal surah lagi, pada awal surah ni Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sedia maklum, sudah kita tahu banyak-banyak kali dah, walau perintah kepada Nabi Muhammad adalah perintah kepada umat dia. Kata, bukan perintah Nabi Muhammad lah. Ada lah, iaitu perintah kepada semua umat. Kerana kita ni, umat ni adalah orang yang mesti turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua khitab dalam Quran ataupun perintah daripada Allah Ta'ala dalam Quran, iaitu walau khitab kepada Nabi Muhammad seorang, tapi dikhanaki semua umat dia. Malaikat ada benda khususiat, ada ketentuan bagi Nabi saja. Kalau ketentuan bagi Nabi tu Nabi ialah. Tapi kalau secara umumnya, mana-mana suruhan, mana-mana khitab, adalah mengandungi termasuk Nabi kita dan juga kita sebagai umat. Kemudian dalam surah ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua supaya kita memohon perlindungan kepada Allah. Kalau kita nak minta perlindungan, mesti kena perlindungan dengan Allah. Isti'azah ni minta jauh daripada satu-satu bahaya, daripada satu-satu penyakit. Tak boleh kita nak minta daripada orang lain. Mesti kita kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni akidah dan ibadat. Kalau kita hidup minta lain pada Allah, minta tu satu ibadat. Doa tu satu ibadat dah. Rata-rata kita hidup minta lain pada Allah Ta'ala. Hidup minta di jin, minta di hatu tanah, nak di rumah minta di hatu tanah, nak turun laut minta di hatu laut. Minta pelindungnya, dia ada minta ni dua. Minta nak boleh. Tu supaya Allah Ta'ala kebaikan pada kita. Dan yang kedua minta jauh, tu mana minta pelindungnya. Maka minta pelindungnya pun kena minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak turun laut, takut dalam laut, takut ada bahaya laut, kena minta dengan Allah Ta'ala. Kerana semua tu Al-Falaq. Makhluk tu hai belakang. Aku ada lah dalam laut tu, ribut ke, ataupun penyakit ke apa ke, ataupun bahaya-bahaya dalam laut ke apa. Semua kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala.
Itu juga kita naik bukit. Nak pergi kerja atas bukit. Nak tebal pohon kayu, nak kebun. Takut rima pun al-falak. Nah, takut ular pun makhluk Tuhan. Nah, ataupun takut hatu, jin. Duduk atas bukit. Maka kena minta dia Allah Ta'ala. Ni perintah daripada Allah ni. Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita duduk bertabik dengan orang lain daripada Allah. Hei Datuk sini, hei Datuk tempat ni. Duk jaga jalan sini, duk jaga bukit ni, duk jaga laut ni, duk jaga bumi ni, apa semua daripada Allah. Kata kita duk minta lain pada Allah Ta'ala, maka berarti kita sudah potong ibadat kepada lain pada Allah Ta'ala. Lalu tu dalam surah ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya memohon perlindungan kepada Allah. Allah yang menjadikan sekalian makhluk. Allah tu apa? Khaliq. Mana yang menjadi. Tuhan yang menjadi. Kita ni orang panggil makhluk. Dah benar jadi. Kayu, batu, langit, bumi, angin, ribut, hujan, kemarau. Semua tu makhluk. Benda yang dijadi, dia menjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu, dalam Tuhan menjadi itu, ada bahaya. Ular bahaya, rima bahaya, ribut bahaya. Nah, jin bahaya. Hak bahaya lah, hak Islam tu tak apalah. Hak buat bahaya, syaitan bahaya. Semua tu kena minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita nak minta perlindungan daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Allahumma inni a'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. Aku minta lindung dengan kalimah Allah daripada kejahatan yang Allah Ta'ala mengadu. Nah, kita kena minta lindung dengan Allah. Kalau kita nak di rumah pun, takut tak kena jalan ribut, takut apa, kena minta lindung dengan Allah. Bismillah, tawakal Allah. Nah, doa lah, nak doa kena minta di Allah. Tapi orang belum Islam ataupun orang tak sapa ajaran Islam ataupun belum kita faham gapo cara minta lindung, kita minta lindung dengan benda yang lain daripada Allah. Kalau nak di rumah, minta lindung dengan hatu tanah. Nah, maka ni salah dalam akidah Islam, dalam akidah agama dan gapo menyalahi suruh Allah Ta'ala kepada kita semua supaya minta lindung dengan Allah Ta'ala. Nah. Maka dalam surah ni manakala gapo Allah Ta'ala perintah pada kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita minta lindung dengan Allah yang menjadikan segala makhluk, maka dinamakan surah ni surah Al-Falaq. Mana Al-Falaq tu sekalian makhluk. Nah, semua makhluk tu orang panggil Al-Falaq. Di atas berkata Ibnu Abbas, ada juga yang tafsirkan Al-Falaq tu iaitu as-subh, waktu subuh. Nah, dan Al-Falaq juga dengan makna makhluk. Maka siapa duk jaga makhluk ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa duk jaga bahaya-bahaya di atas dunia ni? Nah,
ialah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu Allah Taala perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya nak minta lindung. Minta lindung ni satu bahasa kita panggil minta jauh. Minta jauh, minta babah. Semua dengan Tuhan. Dengan Allah. Kalau sakit pun minta tu sewi sakit, kena minta dengan Allah. Kalau sakit dah, tu sewi bahaya tambah, kena minta dengan Allah. Nah, kalau terbalik mutu, na'udzubillah, la samahallah. Ataupun belaga mutu, ataupun gelak mata, balik sikar, rebah, kena minta dengan Allah. Dia duk lepas dengan hatu, dengan jin, dengan apa ni, berubah jangan ikut lagi. Kena mari halal dulu. Mari hambak dulu. Tak ada siapa berani jamah. Takut penyakit, takut apa. Mari halal. Halal tu dengan kalimah-kalimah yang bukan daripada Allah. Tabik lalu. Minta jauh daripada tu, minta jauh. Semua kena minta daripada Allah. Kali kita nak tabik dengan jin, dengan hatu tanah, dengan keramat di sini, dengan goda tu goda. Jangan duk jamu. Kadang-kadang tak boleh akid. Tak boleh pergi umur-umur lagi. Nah, tak selagi mai halal. Tak lagi panggil tu umur mai halal. Halal tu nak minta jauh daripada tambah penyakit lagi. Kena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena halal dengan kalimah-kalimah yang diajar oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halal tu anak apa halal? Nawi sah, nawi halal boleh makan ke nak? Halal tu ialah segera fahamnya ialah halau. Tahu halau? Halau tu hamak. Hamak kan? Takut ada bahaya tu bahaya ni, mari halau. Hamak itu baik perhabis dulu, baru siapa boleh akid kita tak kereta ataupun bagi pocok, bagi membom. Kalau tak halal ni dia jadi tu dia lah dah. Nah, kalau tak halal klaim dia jadi pening jadi apa? Semua kena minta dengan Allah. Dan kita minta jauh dengan Allah, Allah lah yang meselamatkan kita. Nah, kerana minta ni satu ibadat. Nah, satu ibadat. Kalau kita minta kena boleh pahala. Kalau kita minta tak kena berdosa. Nah, dan kadang-kadang dengan siapa bahaya akidah dia. Hidup tabik dengan benar tu, benar ni. Segala keramat, segala saksi, segala gapo hidup tabik habis, maka bahayalah. Karena itu semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa dengan minta nawi boleh. Doa minta nawi boleh. Nah, minta wi berjaya, minta wi selamat, minta wi sehat, itu minta nawi boleh. Oh ni minta isti'azah ni. Nah, a'udzu ni minta nawi babah kita nawi jauh daripada penyakit. Maka semua Allah Taala perintah supaya kita memohon pelindungi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita nak naik motor, nak naik kereta suruh berdoa dah. Nah, suruh berdoa. So takbir subhanallazi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Patu minta selamat dalam sapi kita, minta doa kenderaan, naik motor, naik kereta, semua kena minta dengan Allah Taala. Dan punya kita turun tangga, ya Allah mintalah aku, nah Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzalla au adilla. To sewi berdosa, to sewi sesak, to sewi zalim orang, to sewi orang zalim kita. Tu semua dok minta jauh belaka. Kena minta dengan Allah SWT. Rasulullah ajar belaka. Nanti apa kita hidup bertabik dengan lain daripada Allah Taala. Islam hari dah tu. Kalau belum Islam itu minta belaka lah. Dah minta di situ, minta sini. Tak, bekah tu belum Islam. Bukan tak apa, tak tahu. Duk tak alih lama dah. Dah sejak daripada
Islam hari tu hak tak leh situ tapi tak tahu. Betul hidup tabik rata. Siapa-siapa pergi berhenti satu rumah. Kemudian dia baca Allahumma inni a'udzu bikalimatillah. Apa a'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Maka tidak dibahayakan dia hingga siapa dia tinggal rumah. Ni saya kita hidup berhenti di orang mana-mana, kedai jauh, tempat mana, kita masuk dalam rumah, nak duduk dalam rumah, ataupun kita pergi sewa rumah mana-mana tak biasa duduk. Kita baca doa ni, maka diselamatkan dia hingga siapa dia keluar daripada itu. Tu minta isti'azah belakang. Minta pelindungnya belakang. Ada. Nak naik kena nak turun tangga. Ada. Nak pakai baju baru, nak pakai kain baru. Isti'azah. Takut bahaya, takut ada mudarat, takut gapo. Maka ingatlah Tuhan perintah suruh minta di Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berdiri rumah ni kita ambil rata-rata, ambil agama lain kata mai masuk. Nah, mari buat kadang-kadang kita ngaji dah dalam kuliah kemarin. Buat hak Islam, baca Quran, baca apa. Tapi cara bukan Islam. Tu potong lagi. Malah ada. Nah, dia ambil benda nunggatik macam apa ke apa. Tapi kita pergi baca. Ada cara bukan Islam tu tak saya lagi. Apa dah lagi hak humi bukan Islam. Hak humi hujung tu tak ada daripada ajaran Islam aku. Hak orang lain cerak-cerak. Dah dalam kuliah tu kita faham orang lain dah. Cara tu pun tak boleh. Ada. Walau mana cara dah. Kena diri orang ni dulu kena balah ni kena gatung orang pisah, kena gatung wanyuk, kena gitu gini apa semua. Tapi kita berdoa juga. Baca Quran juga, kita tak baca ayat juga. Tapi mengikut cara. Cara tu pun tak sih. Kerana cara pun ada cara yang tertentu di dalam agama Allah, dalam Islam. Kalau itu dalam surah ni Allah Ta'ala perintah Nabi kita suruh minta lindung dengan Allah daripada segala makhluk. Nah, apa minta lindung dengan Allah daripada bahaya makhluk? Maka dia dah namakan surah ni surah Al-Falaq. Ada surah makhluk. Nah, ambil satu kelima. Kerana kita tahu dah ada setengah tu ambil di akhir surah, ada setengah di tengah surah, ada di awal surah. Waktu terserah tauqifiyah lah. Kita nak gamak tak boleh. Tapi ada sebab dia, ada humi hujung dia. Ada. Inti sari kandungan surah ni mengajar kita supaya kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari jenis bahaya yang zahir yang datangnya daripada makhluk-makhluk Tuhan. Dalam surah ni Allah Ta'ala ajar kita. Nah, Allah Ta'ala ajar kita supaya kita pandai minta lindung kepada Allah Ta'ala. Dia ajar kena pandai lah. Kalau ajar-ajar saja tak terima, jadi tak pandai lah. Cara kita nak minta lindung, kena minta lindung kepada Allah. Ingat. Kalau ada sakit, demam, gapo semua, ataupun tosai sakit, kita tengok orang ada sakit, kita rasa tosai sakit, minta lindung dengan Allah. Nah, kita tengok orang bahaya, tosai kita bahaya, kena minta lindung dengan Allah. Ataupun bahaya dah, takut bahaya tamak, kena minta lindung dengan Allah. Kalau nak pelepah pun, pelepah dengan Allah. Kalau nak halau pun, halau dengan kalimah Allah. Ni Allah Ta'ala beritahu, we cerak molek. Apa? Kita orang mukmin semua. Dah. Jadi kalau kita kira apa?
cara manusia duk minta lindung tu, setengah tu duk minta lindung dengan lain pada Allah Ta'ala. Oh tu tak, gapo tosih sangat. Kita kapung pun sebab tu lah, ada sikit sebanyak, minta datuk tu, minta lindung lain pada Allah Ta'ala. Ada yang kedua, tak ada minta lindung langsung. Maka senyap, tak ada hubungan langsung dengan Tuhan. Bahaya tak bahaya, mengikut usaha dia lah. Dia nak pergi ke mana, wasa nak pergi, wasa nak kelek, wasa nak masuk rumah. Tak ada langsung doa. Kau tu pun tak say lagi. Nah, tak say lagi. Kau naknya, kena sentiasa minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdoa supaya Allah Ta'ala melindung kita daripada segala bahaya. Ada setengah orang nak buat gapo-gapo ya tak ada pendekat dengan Tuhan, tak ada baca doa, tak ada minta, tak ada gapo. Tapi kalau pegangnya dia tu duk pegang dengan Allah Ta'ala, tak ada gapo lagi, hingga lagi. Tapi kalau bahasa dia tak padu dah ajaran agama gapo tu jadi bahaya juga supaya kata tak usah pakai ajaran agama. Kau bahaya sekali kita minta lain pada Allah Ta'ala. Honor-honornya kita sentiasa sentiasa memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari jenis bahaya yang zahir. Dan bahaya-bahaya zahir pun kita kena minta lindung dengan Allah. Apa tak lagi bahaya-bahaya kita tak tahu. Bahaya nak mari walah mana, boleh dapat walah mana, serahlah kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala selamat kita. Yang datangnya bahaya tadi dari makhluk-makhluk Tuhan. Bahaya semua tu melalui makhluk-makhluk Tuhan sebagai sebab. Semua ada yang terdapat pada malam hari yang gelap gelita atau yang datangnya dari makhluk yang berjiwa kotor meliputi ahli-ahli sihir dan lain. Sama ada bahaya sani hok zahir supaya ular jeking balik mutu, belaga mutu. Ataupun bahaya di tengah jalan gapo semua tu zahir bagi. Yang datangnya daripada makhluk-makhluk Tuhan. Bahaya orang curi, berjudi dan curi ataupun mai duk wak geno-geno tu bahaya. Orang wak kenak, bukan kenak nak jadi gapo mengenak tu dak kenak ni, kenak barang, kenak harta, kenak gapo zahir bagi. Dan datangnya daripada makhluk-makhluk Tuhan. Sama ada yang terdapat pada malam hari yang gelap gelita. Bahaya-bahaya ni mari pada waktu malam. Dan malam mula ular pun nak tubik. Jeking pun nak tubik. Ataupun benda-benda yang jadi bahaya kita pun banyaklah berlaku. Curi, berjudi, berjudi tak apalah. Tu tengah hari pun ada. Pun curi dia oleh yang menusuk, jaga apa. Ini pun masuk dalam bahaya juga. Maka kena minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau yang datangnya bahaya sani dari makhluk yang berjiwa kotor. Dari makhluk hok pesai perangai dia tu cemar, perangai dia tak molek. Supaya gapo dia kata? Benda ni dia tubik daripada orang hok cemar fikir dia. Meliputi ahli-ahli sihir dan lain-lainnya. Maka ni tubik daripada orang hok jiwa tak molek. Dia sihir orang. Sihir ni kalau kita nak kira mudah-mudah pak kita duk kecek mengenak orang. Mengenak melalui tubuh umur. Kita cari tubuh umur sihir, tubuh umur mengenak, suruh kenak dia ni. Tu orang panggil sihir.
Nah, kadang-kadang dia minta cara nak sihir tu daripada orang bukan Islam. Orang duk bertuhan kepada hatu, bertuhan kepada benda-benda cemar, wak rupa, benda-benda kotor. Nak kena orang. Maka ni pun kita kena minta lindung dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dah minta lindung, insya-Allah Tuhan terima doa kita, Tuhan Tuhan wi pelindungnya kepada kita. Tapi kalau kita duk main pesan tu Allah, nak jadi pesan tu lah. Habis itu kalau orang kena sihir, jangan berubat dengan sihir juga. Kalau berubat dengan sihir juga, jadi subhanallah. Lek demo apa salah, lek kita apa salah. Orang main sihir kita, orang kena kita. Main tahu barang dia telaga. Benda cuma-cuma, benda kotor-kotor. Kita pun kita itu berhubung sihir juga, nak pelepah, nak petawar. Maka supaya kita kena minta dengan Allah. Berdoa dengan Allah. Isti'azah dengan Allah. Allahumma ya murisa arisna. Ya Allah, yang menolong kita, tolonglah kita. Nah, tolong kita supaya lepas daripada penyakit. Maka dalam surah ni ajar kita nak pandai hal. Ni amalan dan akidah. Sama ada bahaya yang pesan zohir, supaya ular, supaya jekeng, supaya mak kedah. Nah, supaya api, supaya apa tu, orang main bahaya zohir. Ataupun bahaya yang datangnya daripada makhluk yang berjiwa kotor, daripada manusia yang cemar-cemar tu, dia usaha nak kena orang. Nak orang balah, kadang-kadang kita barang. Nah, hidup saya dengan hatu, hidup saya dengan jin. Jin mai kena, mai makan orang ni, makan orang tu. Ni jiwa kotor, cemar perut dia cemar. Jiwa kotor ni mana perut cemar lah dia. Orang kerja malah tu dosa besar. Ataupun hidup masuk cara kita main tunjuk ya, kita tak ada nak buat itu tunjuk tu bohong situ-situ. Dosa besar lah orang. Jadi masuk kita dalam kalangan orang pesan. Puak ni jiwa cemar tu, orang duk gapo duk sihir, orang duk kena orang. Tau. Nah, jiwa dia tu tak molek, hati dia tu tak molek, kotor. Maka kita minta jauh juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita minta pelindungan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meliputi ahli-ahli sihir. Nah, jiwa orang yang berjiwa kotor ni, iaitu termasuk ahli-ahli sihir yang melakukan perbuatan yang merosakkan dan membahaya orang lain. Jawab jadi bahaya orang. Siapa usaha hidup tahu rambut dalam telaga hidup tahu ikat-ikat tali jarum apa cocok lilai nah. Hidup temu korek tu cara dia sihir dia. Semua daripada Allah. Nak bahaya tu bahaya tu semua daripada Allah. Tapi orang perut tak molek. Deki ke orang. Nak murih. Kadang-kadang duk berlakunya terhadap jiran. Kalau orang jauh tak ada dogi sihir. Kalau jiran dekat rumah tu duk balong buku tu, buku hayat, buku apa nak murih. Dia sihir kena. Nak dia sakit, nak dia penipala ke apa semua. Maka bila kita nak minta pelindungan benda ni, kena minta pelindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena berdoa dengan Tuhan, kena baca ayat Quran dan kena minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia dah. Dia ada apa? Ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah ni doa-doa ataupun ayat-ayat Quran supaya kita baca supaya orang supaya sihir tak membahayakan kita. Ataupun orang yang kena sihir dah. Dia ni masuk jin. Jin hidup saing dia bila jin tu buat bahaya dia. Jadi jin ni satu makhluk supaya manusia tapi kita tengok dia tak nampak. Dia hok mengaruk dia karuk orang supaya manusia karuk orang. Tapi orang manusia ni nampak ibu dia tu dia ni. Adapun jin ni dia tak nampak.
Dia mengaruk sepatutnya. Lepas tu, bila dia mengaruk, ada ayat-ayat Quran, orang panggil ruqyah syar'iyah. Ayat-ayat Quran baca supaya jin tak masuk ganggu gitu. Maka setengah daripadanya ialah surah Ma'uzatain. Surah Qul huwallahu ahad dan juga surah Ma'uzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Masuk dalam ruqyah syar'iyah. Nah, kita boleh baca, boleh jampi supaya gapo bahaya-bahaya sihir tu tak kena pada kita dan kita baca pada orang-orang yang kena sihir. Maka orang yang jiwa tak molek tu dia usaha sebenar cara. Usaha pesen sihir kena tu kena barang orang. Nah, nyugi wak gitu, nyuwak gini. Kalau zaman dulu teruk lagi. Lah ni alhamdulillah kita faham agama apa tak leh kita nak buat bahaya. Enggak dah. Tapi hok pesan duk. Wah, gapo gitu usaha. Cari tobomo, mari sihir gapo semua tu ada lagi. Di kalangan orang Islam, orang kelubang tu ada lagi lah. Dah folk kelubang kata so mau sihir tu orang gitu curi pukul ramah, banyak orang lagi hok kelubang. Bila nak kena sama Islam. Hok tak kelubang tu banyaklah dah tu hok kelubang pun ada lagi. Dia faham kok mana. Bila nak kena orang lagi pula hidup minta hubat. Hok bukan mari daripada sarang, bukan mari daripada ajaran agama. Astagfirullah wa atubu. Maka buku sihir ni, buku kena orang ni dosa besar. Dah enggak siapa kalau dia geduk minta lain pada Allah Taala bahayalah dalam agama dia lebih pada Tuhan. Nauzubillah min zalik. Habis ni kita mintalah perlindungan dengan Allah. Dan Allah Taala terima kita dok minta, Tuhan terima. Doalah Tuhan tu saya dah berdoalah pada dia nak terima, maka Allah Taala wis selamatlah. Dah wis selamatlah daripada bahaya. Lepas tu lebih-lebih lagi orang yang banyak kena orang duk beriman dengan sihir. Orang duk ambil ke wak hebat dengan sihir. Maka orang tu lebih bahaya lagi sihir terhadap dia. Kepercayaan dia tu pegang dengan sihir. Kalau itu dalam surah ni, insya-Allah kita boleh kau faham, kau tahu cara-cara nak minta lindung, mesti kena minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.